Apa khabar penonton sekalian? Ini adalah channel YouTube baru Gen TV di mana pelbagai kisah-kisah rakyat akan dikongsikan melalui channel ini. Saya berharap agar para penonton memberikan saya sokongan untuk bercerita tentang kisah-kisah rakyat yang terdapat di negara kita. Apa yang paling penting dan tujuan channel ini adalah untuk menyampaikan kisah-kisah sejarah, kisah rakyat, mitos dan legenda yang banyak terdapat di negara kita, yang pernah suatu ketika dahulu menjadi bualan dan kini semakin pudar ditelan dek zaman. Banyak cerita-cerita zaman dahulu yang sangat menarik untuk saya kongsikan. Oleh itu, mohon para penonton untuk sokong channel ini dengan subscribe dan kongsikan video-video yang akan saya upload dari masa ke semasa. Tak nak buang banyak masa, saya ingin memperkenalkan diri saya bernama Jen, berasal dari bumi Kenyalang iaitu Sarawak. Original Sarawakian ya. Saya dilahirkan di sebuah daerah yang kecil dikenali dengan nama Kapit. Setelah menamatkan UPSR di Sekolah Bantuan Metodis di Kapit, kami sekeluarga berpindah ke Bandaraya Miri, di mana saya meneruskan pelajaran sekolah menengah. Saya berhijrah ke Kuala Lumpur pada tahun 2008. Seperti kebanyakan anak-anak muda yang ingin mencari ilmu dan rezeki di kota metropolitan. Dan pada tahun lepas iaitu 2023, saya telah berjaya menamatkan pengajian master dalam bidang perniagaan. Di sini saya bekerja sepenuh masa dengan sebuah syarikat MNC dan pada masa yang sama saya baru mengeluarkan produk penjagaan kulit wajah iaitu Bird Nest Serum. Kalau korang nak beli, boleh ke akaun TikTok yang akan saya sertakan di ruangan komen. Korang juga boleh dapatkan Premium Gold Bird Nest Serum ini di link Shopee seperti yang tertera. Untuk video pertama yang ingin saya kongsikan di Gen TV, saya akan bawakan kisah atau sejarah dari negeri asal kelahiran saya iaitu Sarawak yang juga terletak di Kepulauan Borneo. Seperti yang kita boleh lihat di dalam peta, Kepulauan Borneo terdiri daripada 4 bahagian 3 negara iaitu Sabah Sarawak yang juga merupakan negeri yang dikenali sebagai Malaysia Timur atau East Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Kalimantan Indonesia. Jadi, kisah pertama yang ingin saya kongsikan adalah berkenaan dengan sejarah yang terkenal di Kepulauan Borneo iaitu tradisi ngayau suku kaum Dayak. Mari kita mulakan sekarang. Sebelum itu, saya nak jelaskan suku kaum Dayak ini terdiri daripada pelbagai etnik. Kalau di Sarawak, suku kaum Dayak yang terbesar adalah terdiri daripada kaum Iban. Kumpulan Dayak ini juga terdiri daripada etnik-etnik lain seperti Bidayuh, Melanau, Kenyah dan Penan. Sebenarnya ada berpuluh-puluh etnik yang tergolong dalam kumpulan Dayak dan tadi saya hanya berikan beberapa nama sahaja. So, balik kepada cerita. Tradisi ngayau ini boleh dilakukan secara solo ataupun berkumpulan. Ada pelbagai jenis ngayau yang pernah ada dalam sejarah dan cerita rakyat dan ia dilakukan oleh suku kaum Dayak pada zaman dahulu. Mungkin saya boleh jelaskan di video saya yang akan datang mengenai jenis-jenis ngayau. Ia adalah aktiviti yang dilakukan oleh para pemuda zaman dahulu untuk membuktikan keberanian dan kejantanan seorang lelaki. Malah tradisi ini adalah sangat terkenal di mana ia telah dijadikan sebagai satu syarat sekiranya seorang bapa ataupun keluarga ingin menikahkan anak perempuan mereka kepada seorang lelaki. Lelaki tersebut harus membuktikan keberanian dengan membawa kepala musuh yang telah dipenggal untuk dijadikan piala keberanian atau hadiah belian bagi mengawini anak perempuan sesebuah keluarga. Tahap kewibawaan seseorang itu diukur dengan jumlah kepala musuh yang telah dipenggal dan dibawa pulang. Dan syarat memenggal kepala ini adalah hendaklah dalam keadaan hidup. Maksudnya musuh itu dipenggal hidup-hidup. Nampak kejam, akan tetapi ia merupakan salah satu kepentingan pada zaman dahulu untuk kelangsungan hidup. Dalam erti kata lain, korang kena penggal kepala musuh ataupun kepala korang yang akan dipenggal oleh musuh. Maklumlah zaman dahulu tak ada anggota polis ataupun balai polis untuk menangani masalah keamanan sesuatu penempatan atau
perkampungan. Seperti yang kita selalu baca di dalam artikel-artikel, kebanyakan suku Dayak pada zaman dahulu mendiami satu perkampungan atau rumah panjang. Alah, macam rumah-rumah teres yang kita tengok zaman sekarang. Cumanya rumah panjang zaman dahulu diperbuat daripada kayu dan papan yang diperolehi daripada sumber hutan, iaitu pokok-pokok dan rumput. Bahkan zaman sekarang, rumah panjang masih banyak lagi terdapat di Sarawak, di Bumi Kenyalang. Dan panjangnya sesebuah rumah panjang tersebut boleh mencecah ratusan pintu, di mana setiap pintu atau ruang diduduki oleh sebuah keluarga. So, korang bayangkanlah betapa meriahnya sesebuah rumah panjang yang mempunyai 100 pintu atau keluarga. Berbalik kepada tradisi ngayau, aktiviti ini dikatakan bukan dibuat bersaja-saja atau sesuka hati. Ia mempunyai aturan dan taktik-taktik sendiri, sama seperti taktik peperangan. Kerana tradisi ngayau ini dilakukan untuk menyerang pihak musuh. Setelah kepala musuh yang kalah dalam peperangan dipenggal, pahlawan-pahlawan ini akan membawa pulang kepala musuh yang dipenggal masing-masing, tanda kemenangan mereka. Kepala musuh ini akan dikeringkan dan dikantongkan di bahagian paling luar rumah panjang tersebut, yang juga disebut ruai, sebagai simbol keberanian, kehormatan dan mampu menolak bala. So, sekiranya korang adalah pahlawan yang gagah, maka banyaklah kepala-kepala musuh yang bergantungan di ruai rumah korang. Rambut dari kepala musuh yang telah dipenggal itu akan diambil dan dijadikan hiasan pada pedang atau ilang dan juga perisai pahlawan tersebut. Dikatakan juga pedang yang diikat dengan rambut kepala musuh yang dipenggal boleh memberikan keberanian kepada pahlawan yang memiliki pedang dan kepala musuh tersebut. Hingga kini masih banyak lagi rumah panjang yang menyimpan tengkorak-tengkorak kepala musuh yang diperturunkan oleh nenek moyang mereka. Baru-baru ini ketika saya balik ke Sarawak untuk Qingming, iaitu sembahyang kubur bagi masyarakat Cina, saya sempat menziarahi rumah panjang yang berada di Pakan. Dan salah sebuah rumah panjang ini masih lagi menggantung tengkorak-tengkorak manusia di ruai rumah panjang mereka. Kejadian ini sangat mengagumkan walaupun tradisi ngayau ini telah lama dihentikan sejak penjajahan British di Kepulauan Borneo. Kerana aktiviti ini dikatakan terlalu kejam, maka janganlah korang risau sekiranya melawat ke Pulau Borneo, kerana aktiviti penggal kepala ini sudah beratus tahun tidak diamalkan. Namun tradisi ini tetap menjadi sejarah pahlawan suku Dayak yang pernah ditakuti oleh penjajah pada zaman dahulu. Tak percaya, bacalah buku The Headhunters of Borneo karya Carl Bock. Saya sendiri pun tak tahu macam mana nak baca nama dia dengan betul. So, apa pendapat korang tentang kisah tradisi suku Dayak ini? Tinggalkan komen anda. Kepada yang berminat ataupun mempunyai kisah-kisah sejarah, tradisi, mitos ataupun legenda, tak kisahlah dari negeri mana, korang boleh beri cadangan dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mencari artikel-artikel berkenaan dan jadikan satu kisah yang saya boleh kongsikan melalui channel ini. Ialah kalau kita tidak memperkenalkan sejarah dan cerita negara kita sendiri, siapa lagi? Mungkin anak cucu kita di kemudian hari boleh refer video-video saya untuk mengenali sejarah-sejarah negara kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa berikan sokongan dengan kongsikan video ini dan tekan butang subscribe dan notification agar tidak ketinggalan sekiranya ada video baru yang akan saya kongsikan. Salam hormat. Bye.